jahilna. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah waj'alna min ibadikal najihin wal faizina fid dunya wal akhirah. Alhamdulillah, mari kita sama-sama merasai kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak terhinganya, mana masih memberi kesempatan dan peluang hidup kepada kita sehingga kita sama-sama dapat hidup sampai pada saat ketika ini dengan penuh kenikmatan, pelbagai nikmat. Sekiranya kita nak itu nikmat kurnia Allah Subhanahu wa taala tersebut nescaya tidak terhitung, tak boleh nak bilang. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama merasai sekali lagi kesyukuran kita yang amat-amat tidak terhingganya. Dia masih memberi kesempatan hidup dan memberi taufik kepada kita juga dapat kita menghadirkan diri menjadi tetamu di rumahnya, dapat mengerjakan solat maghrib secara berjemaah. Alhamdulillah, di saat orang-orang lain tak dapat bersama mengerjakan solat maghrib berjemaah, dalam mungkin 2% kemungkinan dalam taman ni kita yang Allah Ta'ala pilih. Walau bagaimanapun kita kena ikhtiar juga orang lain tu supaya dapat bersama dengan kita. Biar ada inisiatif juga untuk kita dapat kelebihan berdakwah. Dakwah ni seorang kita ajak dia berkesan menyahut seruan kita, dapat hidayah, kelebihannya lebih baik daripada dunia dan isi-isi dunia. Dunia ni berapa bilion aset dunia, tak boleh nak hitung juga aset dunia. Negara paling kaya kita kata Kuwait ni, duit paling mahal di dunia dan antara negara paling kaya iaitu Kuwait. Duit paling mahal Kuwait. Nak bila aset Kuwait itu pun tak boleh nak kira tu. Kalau kita boleh ajak orang tu terkesan dengan dakwah kita, boleh mari ke masjid dengan seruan kita, lebih baik daripada dunia dari sisi dunia lebih dia. Untuk sah dakwah ni, ajak orang boleh menyahut respon dakwah yang kita ajak jadi besar. Jadi kita mesti ada inisiatif usaha teko hati. Teko hati macam mana nak curi. Curi ni tak boleh, tapi curi hati ni boleh. Curi ni haram. Tapi curi hati supaya orang sayang kita, cinta kita, sayang kepada dakwah, sayang kepada agama Allah, ananya boleh bahkan afdal. Curi yang paling afdal kita curi hati supaya orang cinta kepada Allah, cinta kepada agama Allah, cinta kepada masjid. Curi itu paling besar. Bahkan kelebihan lebih baik daripada dunia dan isi-isi dunia. Riwayat hadis yang lain lebih baik daripada unta merah. Unta merah tu payah, zaman Rasulullah dulu payah nak dapat unta merah. Kalau kita hari ni gak kereta paling mahal sekali lah unta merah tu. Sebab unta merah tu boleh guna belaka untuk mengakut sebagai pengangkutan, untuk pecut berlari boleh berlaku. Unta merah tu boleh serba guna. Itu jadi mahal. Unta merah dah susah untuk dapat unta merah. Dengan sore kita ajak orang boleh menyahut agama Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan pandai kecil. Ajak orang. Kita buat aktiviti masjid supaya orang mari. Perhabis duit masjid. Kalau duit masjid tu banyak kan perhabis. Apabila kita perhabis yang mari, orang boleh sumbangnya. Perhabis. Aktif kan. Kadang-kadang setengah masjid tu. Bukan masjid ni lah. Duit puluh-puluh ribu. Duit. Tak rasa buat aktiviti. Nak ajak orang. Nak tahu orang. Supaya orang cinta. Supaya orang boleh mari. Buatlah jamu makan. Kambing golek sekali-sekala. Mari orang. Lepas panggil penceramah. Sekali-sekala panggil. Kambing golek lepas maya subuh. Kambing golek. Anak-anak kawasan taman ni. Kawasan taman-taman ni. Hari-hari minggu sekali-sekala. Nak tengok meriah secara mana. Diminta hadir. Orang tua, kecil, besar, tua, muda. Diminta hadir ke masjid. Duit banyak ni. Masjid ni kalau kita khoblah ni, kau mari, orang bui. Khoblah ni, kau mari. Tak kami buat golek pas mai subuh tak karing pun mari. Tak karing pun mari pot ni. Atau panjang kami ustaz subuh ni ustaz. Pakak mari belaka. Jadi kita susah payah, penat lelah. Sabar dan penat lelah. Ajak orang mari. Pahala yang besar. Jadi kalau duit-duit banyak lah, di samping kita ceria ke suasana masjid, fizikal masjid, yang hidup ceria suasana fizikal masjid saja, kebersihan masjid, tak pernah baik fizikal masjid, itu pun
Kena juga. Biar orang rasa mari masjid. Rasa comel, rasa nak mari semua, rasa nak rehat, nak relax di masjid. Nah. Jadi sampai itu pengisian kerohanian. Perut pun kita isi, kerohanian pun kita isi. Tak ada masalah ambil duit masjid. Jangan terbatas kepada ekor elektrik saja duit masjid tu. Ya luas skop tu. Kalau berlaku kematian, biar ada sumbangan lah. Kita beri kepada kematian tersebut. Kalau ngatik, kalau boleh masjid, buat masjid buat makan. Ragu mana anak-anak dia? Tak semayang beh. Tak kemalu. Tak kemalu. Masjid ngatik, masjid beri sumbangan kematian. Jadi kita kena hidup gitu. Biar orang rasa terikat dengan masjid. Anak dia hok rambut merah, abah dia mati, kita buat ngatik di masjid. Okey, kita mari. Masjid pula keluar apa ni sekutawa, lepas ngatik tu sekutawa tek. Kita boleh nak kata lah gua masjid. Kalau dia nak tambah, tak tambah. Nak tambah menu dia tambah duit keluarga dia tu, tapi pastikan duit keluarga dia tu jangan terlibat harta anak yatim. Jangan terlibat. Lalu hak masjid tak ada gapo. Orang tak kata kalau dia sekutawa apa dah. Tek sekutawa lepas ngatik. Lepas mari esok lalu dah ngatik. Orang ada air semaya etikah masjid. Hok tak semaya pun ya ke mari masjid nak ngatik abah dia mak dia mati. Jadi kita kena teko orang gitu. Teko hati orang dengan kebenaran. Jadi jauh dah tersasar dari kita ni. Jadi walau bagaimanapun marilah kita sama-sama rasa muju tidak terhenggan yang Allah Taala pilih. Di lepas raya ni kali pertama nak hari ni kali pertama. Minggu lepas tak hari dah. Minggu mula-mula tu raya, suasana raya tak habis lagi. Minggu baru ni tak boleh mari. Ada gapo tak ingat. Ada masyarakat lah. Jadi minggu ni boleh mari. Minggu ni boleh mari pun letih nak mari tengok uji. Tak apa nak mari dah. Letih uji. Mak terjadi lewat tu. Dalam perjalanan pula lorinya banyak tu lah. Dah lewat dah orang baru tolong. Lebih baru tolak dalam perjalanan tu lari pula dah. Allah. Dia kata dah. Jadi alhamdulillah Allah Taala bagi kesempatan untuk kita bertemu. Jadi tak lewat lagi lah kalau nak ucap selamat hari raya Aidilfitri dan selamat menghabiskan puasa sunat. Walaupun kita raya ada beberapa hari lagi jangan lupa. Setahun ni hari sama dengan setahun. Enggak ada. Tahu kan? Jadi kalau kita ada qada, contohnya kita niat qada. Boleh juga kita pakai pandangan ulama. Sebahagian dari ulama kalau kita ada qada tak sunat lah sunat tu. Kita niat qada. Tapi qada ni ya berat sikit. Dia tak boleh nak buka sewenang-wenangnya, sebab dia wajib. Tapi di dalam suasana Syawal ni kita akan dapat juga sunat bulan Syawal tersebut. Jadi serapai dua mata. Tu kita pakai sebahagian daripada pandangan ulama berpandangnya sedemikian. Atau ya ulama kata kena asing-asing. Qada suku. Qada suku, apa sunat suku. Kalau kita buat lagu tu. Kita ambil lagu tu. Kalau rasa tak urut kan, kita pakai pandangan soal lagi. Perbezaan pandangan ulama ni kan, dia menjadi keringinan serta rahmat kepada kita. Kita tak boleh pakai lagu ni. Ulama. Tu kelebihan syariah Islam ni. Ya lagu tu. Perbezaan fiqhiyah ni, fiqh ni. Bagi kelapangan, kesenangan kepada kita. Kita tak boleh pakai pandangan ni. Kita pakai pandangan lain. Kita jangan taksub. Mengaji biar luar. Jangan taksub. Jangan taksub dengan pandangan hak kita tak pernah dengar, tapi ada pandangan ulama sebut begitu. Ada hujah-hujah dia. Kita jangan rejik dengan pandangan kita. Macam zakat fitrah kan. Macam zakat fitrah tu kalau pandangan Syafi'i betul kan? Berahlah secumpuk mana fakir miskin. Mana fakir miskin. Pas kita buat apa tanggungan kita? Bawa tanggungan kita, bini kita, anak kita. Kalau bini dua pula, bini. Dua orang bini, kalau bini 4 pula, bini. 3 kilo, 2-3 kilo berah. Anak muju sore. Anak. Cakap berah lah kita.
Jadi kalau kita nak pakai mazhab Syafi'i betul, jadi kita pakai mazhab lain. Itu rahmat. Itu jadi tak boleh bertelagu. Lah ni suasana tak apa menyihatkan di kalangan agama we duk berlagu benda-benda khilafiyah. Benda tu tak boleh sah kau ya jamin dulu lagu tu balik gitu. Selagi mana orang tu ahlul kiblat semaya supaya kita tak laknat sahabat, tak kutuk sahabat. Tuhan tu tak sempurna dengan makhluk, Tuhan satu. Cuma cara Allah tu lagu lain. Beza cara Allah Nah, ni Allah gitu tapi siapa ke penghujung tu Tuhan tak serupa makhluk, Tuhan satu tidak diperanutkan. Tuhan tu tidak serupa dengan sesuatu. Tak boleh nak gambar kepala otak. Cuma Allah jadi duk baloh, semua duk baloh Allah waspada kita jangan mudah nak menghukum orang. Jangan mudah nak menghukum orang. Kadang-kadang ni enggak sebahagian daripada agama orang mudah nak menghukum orang. Sebelah tu hukum gitu, sebelah ni hukum gitu. Kita tak usah terlibat lah. Kita tak usah terlibat. Kita lebih baik kita jaga mulut kita, jangan mudah menghukum sesama Islam. Sesama Islam kita jaga semangat persaudaraan Islam kita. Lagi mana orang tu semaya baik, pergi ke masjid, sedekah, tidak jelas buat benda-benda syirik. Tidak jelas kutuk sahabat, kecuali dia jelas kutuk sahabat. Seperti tu dia kutuk sahabat. Yang menafikan sebahagian besar sahabat tu. Benda-benda begitu. Ini pokok kita ni kena kuat kesatuan hati. Benda khilaf-khilafiyah ni. Benda cabai-cabai ni jangan dulu lagi-lagi tu. Jadi kita kena jaga. Baik. Sebagai mukadimah. Jadi marilah kita sama-sama mengikhlaskan hati kita. Kemudian seterusnya niat i'tikaf. Memperbaharui niat i'tikaf kita di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Okey, kita sambung balik muka surat 100 belah deh. Muka surat 100 belah sebelum ni muka surat 100 belah ni kesenambungnya rintik teh. Nah, susulan daripada tajuk adab menjaga lidah. Ni adab menjaga lidah ni sifat orang Islam ni kena jaga lidah. Supaya tidak mengguris hati sesama Islam khususnya. Jadi kalau kita bincang benda-benda gini kita kawal sikit lidah kita. Jadi adab menjaga lidah ni kita sebut sebelum-sebelum ni. Dia sebut ni itu kita sebut sebelum ni. Jaga lidah ni kena jaga 8 perkara untuk kita jaga lidah. Imam Ghazali sebut 8 perkara lidah kita ni kena jaga supaya tidak tergurisnya hati orang, supaya pahala yang ada pada kita ni tidak hilang. Okey, di hari akhirat nanti jadi miskin pahala. Miskin pahala ada Nabi sebut siapa ke hari akhirat nanti miskin tak ada pahala dia. Ambil boleh orang habis. Sebab kita jaga adab-adab masa hidup di dunia ni antaranya adab lidah. Jadi adab yang perlu kita jaga lidah ni jangan berbohong. Boleh bohong, boleh nawak, menyalahi janji. Kita undur ke belakang. Kemudian yang ketiga mengupak. Kita masuk dalam yang ketiga ni ngupak. 100 belah tu lonjok ke ataupun kesenambungnya. Dah kita baca dah sebahagiannya sebelum puasa baru ni. Tajuk yang ketiga ni antara adab yang perlu kita jaga, kita dilarang supaya jangan mengupak. Mengupak ni maksud dia ni kita kecek haure kalau di belakang dia, kalau dia dengar dia tak suka. Tu dia panggil mengupak. Okay. Secara umumnya mengupak tak boleh. Dosa besar mengupak sesama Islam. Tapi ada pengecualian juga, ulama kata boleh mengupak. Mengupak kepada orang bawa ajaran sesat. Jelas dia bawa ajaran sesat. Kita royak dia tu bawa ajaran sesat, jangan dia ikut tu. Nak menyelamatkan akidah. Tak apa. Mengupak kepada pemerintah yang zalim supaya kita tidak terpengaruh dengan kezaliman, kelicikan tersebut. Itu tak apa. Ada ulama kata tak apa. Tapi cara umumnya jangan ngupak. Jangan ngupak. Ngupak ni kalau kita cerita benda tu depan dia malu tu ngupak. Ke aib orang.
kita cerita. Ya, maka surat 111, dan cukuplah bagimu sebagai pencegah daripada mengopak dengan firman Allah Ta'ala. Jadi orang mukmin ni apabila firman Allah Ta'ala sebut kedudukan mengopak gini ya dengar selalu. Sebab Allah Tuhan dia. Kita hidup di dunia ni ada Tuhan. Kita ada Tuhan kepada kita iaitu Allah. Allah yang jaga kita. Uyai kita, makan kita, kesihatan kita. Cuma kita pergi kerja tu asbab inisiatif, tapi cara hakikat sebenarnya Tuhan kepada kita yang jaga kita iaitu Allah. Kita boleh makan, boleh minum, air, apa semua tu Allah. Jadi Allah sebut dalam Quran ni Suratul Hujurat ni tentang ngopak ni, Allah Taala berfirman wala yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita fakarihtumu. Maksudnya, dan janganlah sebahagian kamu mengumpat sebahagian yang lain. Apakah seorang kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah menjadi bangkai, maka tentulah kamu merasa jijik padanya. Jadi ngumpak-ngumpak ni Tuhan buat perbandingan supaya kita makan banyak saing kita, apa saudara kita tersebut. Kita nak makan saudara kita. Jadi tak boleh ngumpak-ngumpak ni, tak boleh. Bagi orang mukmin apabila Allah Taala sebut gitu, dia akan patuh, ikut selalu, dia akan jaga. Jangan ngumpak lidah. Jadi sedap ngumpak ni dah. Kalau zaman dulu orang kata orang Tino suka ngumpak, dok juga deh. Orang jatuh pun suka juga. Tapi orang duduk nyanyi orang Tino kata orang Tino. Orang jatuh ya lo juga. Duduk apa ni belai-belai orang kata lah. Duduk di Jemurah ataupun di Serambi. Rumah zaman dulu ada Jemurah, ada Serambi dah. Dia sama-sama pokok dia petai-petai kak. Boleh cari gotu kan. Cerita orang tu gitu, orang ni gini, orang gitu. Tak ada manfaat pun. Tak ada mengopak yang diharamkan, bukan diharuskan. Dia cerita dia tu gini, dia tu gini. Dia apabila kita tahu gitu, kita jangan, kita jaga lidah kita. Maka Allah telah menyerupakan kamu dengan pemakan bangkai. Orang yang ngopak ni Allah Ta'ala buat perumpamaan menyerupakan seperti mana orang yang makan bangkai. Oleh itu kamu sepatutnya mengelak daripadanya. Tu kita sebut, kita kena mengelak daripada mengopak ni. Tak boleh berlarut. Jadi kalau orang nak terima cerita, konak kot lain. Ataupun kita lari pergi. Kalau lari nampak sangat dia terasa. Cuba konak. Yang hidup heret. Konak lagu mana? Ada seorang tu ni dia pergi jumpa dengan arwah tok guru. Ada orang ceritanya. Dia cerita tentang keburukan seseorang. Orang besar lah dah. Gini habis dah. Dia cerita kebaikan orang tu dulu. Dia cerita kebaikan orang dia ni gini. Jadi kita jangan. Kita elok gini ngopak. Satu perkara yang boleh menghalang dirimu daripada mengopak ialah bila kamu berfikir padanya, iaitu kamu melihat pada dirimu. Jadi satu perkara yang boleh menghalang kita daripada mengopak, kita cuba tengok kepada diri kita. Tengok kepada diri, tilik kepada diri kita. Bukankah pada dirimu juga ada keaiban, sama ada yang nyata dan yang tersembunyi? Di kita pun ada keaiban. Kita kalau duduk mengopak orang, cuba kita tilik balik diri kita. Dari kita ni ada yang keaiban tertentu, sama ada yang jelas-jelas orang tengok, ataupun yang tersembunyi. Dan adakah kamu juga melakukan maksiat secara sulit dan terang-terangan? Dan adakah kamu juga melakukan maksiat secara sulit dan terang-terangan? Kita mestilah ada. Kita tilik balik. Aku ni
Adakah kuat maksiat cara sunyi atau besar terang-terang? Mesti ada dah. Jadi maksiat cara terang-terang, cara sesungguhnya ada. Ada tu orang kita tengok. Ada kita tidak perasan. Tidak perasan orang cara belakang kita. Kita suka orang cara kita. Lebih baik kita orang yang ketua masyarakat duduk. Nak kena jaganya fitnah rutin. Itu kita jenis ustaz ni. Nah, jenis ustaz mari duduk dekat muda-muda bini orang. Cuma melot teh. Tanya masalah. Kalau kita tengok kan, kita berdua kita tak boleh berdua suasana tu, dia boleh minum fitnah. Tak, kalau ramah tu laki dia ada lain. Tak, mari ustaz nak tanya masalah sikit. Syaitan ada selalu. Tak, mari pula. Pakai seksi ke apa semua. Kalau ustaz tu jenis tu bomo pula. Tak. Retin dia tak tahu apa, tak ada agama, gaji kelawar pun dia mana. Kalau ada tu lelaki dia tu teh sikit. Tak ada tu lelaki. Ini tu orang ustaz saya malah tadi kan. Gini nak mepi gotu. Jadi ustaz jenis gitu terdedah kau fitnah dia kena jaga benar. Kadang-kadang orang tengok orang tak sebut lalu dia cara kata. Kalau ni terang buat ustaz ni. Orang nampak mem. When fire. Kerja itu sikit tak belah mana dia mampu beli. Yalah. Atau asap when fire mari dah. Asap when fire mari. Jadi kadang-kadang boleh menimbulkan fitnah juga dia mampu benda-benda tersebut. Jadi kadang-kadang orang tengok kedudukan itu kena jaga juga supaya tidak menimbulkan fitnah. Kita nak cara kita gitu. Sudah itu kita tak sih. Pak kita duk cara kat orang. Sama lah. Maka apabila kamu mengetahui perkara tersebut ada pada dirimu, ada benda-benda keaiban ke apa semua, ada kita buat maksiat, kita tak perasan benda tu maksiat. Sebenarnya maksiat yang betul pergaulan tak ni lah. Orang mari jumpa tanya soalan. Beranggu-anggu, bertetai mata, ngawet tino. Bila bagi di sekolah ke apa semua, budak-budak, seterusnya budak-budak. Kalau orang nak sensasi lagi lah, budak sekolah menengah ke sekolah rendah, kalau laner juga besar lah ni, laner besar. Comel lot mari ustaz, assalamualaikum ya ustaz, assalamualaikum ya ustaz. Benda-benda begitu. Kalau orang nak main kah, kita tak ada gapo kita. Tak ada gapo mana murid kita. Kadang-kadang kita gurau main, gurau bentuk perkataan lah mana murid kita. Lah 5 planet. Kalau ni besar-besar lah 5 planet. Jadi kalau orang nak main, cikgu-cikgu mana deki kita. Ustaz ni. Ustaz ni baik gurau dengan budak tino. Dia tengok masa tu ya. Gurau mulut gitu ya. Kita tak kira kadang-kadang murid lelaki pun kita gurau mesti kita orang baik. Mesti kita orang baik. Dia tengok masuk ke silang, masuk kita duduk kecek dengan budak-budak tino, anak murid kita. Assalamualaikum. Ya kau ustaz kau dia nak masuk dekat. Wisalah dan sebagainya. Kau cikgu-cikgu tak apa nak wisalah mana? Kita kita dekat dengan buat dia, kita dah ajar Quran buat dia. Nampak sebagai daripada ustazah tu nampak keikhlasan nak suruh pandai Quran. Marah, gapo semua. Suruh pandai semaya, gapo semua. Jadi lebih hampir berbanding dengan cikgu. Cikgu hanya mengajar matematik. Dia hanya gitu ya. Ustaz dengan ustazah ni lebih dekat. Ilmu fardhu ain itu yang ngaji dulu mau mari ngaji dengan ustaz. Ya akan ingat selama-lamanya ustaz. Aku pandai Fatihah dengan ustaz. Jadi dia lebih hampir. Jadi kalau orang nak buat fitnah mudah pandai. Set ustaz. Jadi kita tak share lah tu kalau cara kita. Jadi kita pun jangan duk mudah nak cara kau orang. Ustaz ni tak tahu lah. Ustaz lain. Mungkin situasi yang berlaku sedemikian. Maka ketahuilah bahawa kelemahannya daripada membersihkan daripada apa yang kamu sebutkan ke atasnya seperti kelemahanmu juga. Jadi kelemahan ada pada diri kita, kelemahan tu ada pada diri kita. Kalau kita sebut orang lain pun ada kelemahan juga. Kita tak nak orang sebut kelemahan kita. Jadi kena waspada.
Keuzuran seperti keuzuranmu. Orang ada keuzuran, kita ada keuzuran. Ya. Kita jangan kadang-kadang kita tengok orang masa tua-tua tu dia lemah, dia lesu. Kita bersendak-sendakan dia. Kita menganyi-anyikan dia. Tak boleh. Ya, ada mungkin yang lepas daripada kita ada kelemahan juga akan menimpa kita. Jadi dia kena jaga benda-benda ini. Dan bagaimana kamu tidak suka didedah dan disebutkan keaibanmu, maka demikian juga dia orang tersebut tidak menyukainya juga. Isodah deh. Sekat tu. Isodah deh. Isodah. Isodah. Isodah kita sambung semula. Okey, kita sambung sikit lah. Ambil 200, 112 tu sikit lah. Maka apabila kamu menutupi keaibannya. Ni kalau kita tutup keaiban orang, tertutup. Kita tahu sangat, kita tak dedah. Allah akan menutup ke atasmu keaibanmu. Pasti Allah Ta'ala akan tutup keaiban kita. Kita tu secara sangat haram. Allah Ta'ala akan tutup keaiban kita. Dan jika kamu mendedah ke keaibannya, Allah akan menyediakan ke atasmu lidah-lidah yang tajam yang akan mengoyakkan kemuliaanmu di dunia ini. Jadi kalau kita mudah sangat cara orang duk sebut haram aku buruk ke orang tak mustahil. Memang pasti suatu hari nanti lambat cepat sahaja waktu yang akan menentukan. Kita akan terbongkar keaiban kita. Kalau kita tengok presiden negara Arab dia tutup 30 40 tahun tapi akhir sekali terdedah gok keaiban dia. Tutup Allah Ta'ala ada sebut tu. Akan terdedah keaiban tersebut. Kemudian Allah akan mendedahkan pula segala rahsiamu, bukan sekat dunia, rahsia kita di hari akhirat kelak di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat di pada mahsyar nanti. Jadi sebelum pada mahsyar Allah Ta'ala akan dedah kita. Itu keaiban kelemahan orang kita jangan dedah. Kita sendiri pun kalau buat benda bentuk maksiat jangan duduk dedah kat orang. Kalau tak ada kemaslahatan yang besar. Jangan duduk dedah. Kita tak boleh nak dedah orang buat keaiban sebab kesalahan tu di khalayak ramai. Kemudian kita sendiri pun kalau buat maksiat jangan duduk dedah kat orang. Nak minum arak ke. Masuk kelab malam ke. Duduk ngaji air kat arus sebelah bangun. Tak boleh. Tak boleh aku tu. Jelas benda tu maksiat. Masuk kelab malam ke apa semua tu. Tak boleh duduk dedah. Jadi kalau orang dedah juga. Orang yang dedah salah juga. Tak boleh. Kena tutup. Kelemahan, keaiban kena tutup. Kena tutup. Jangan hidup mudah. Duduk buku. Jadi setakat itu sahaja yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kelemahan itu daripada diri saya sendiri. Sebagai mukaddimah malam ni. Tak rancak lah. InsyaAllah. Malam-malam seterusnya. InsyaAllah rancak sikit. Dia setakat itu sahaja yang baik itu daripada Allah. Kelemahan itu daripada diri saya. Saya minta maaf banyaklah. Aku qawli hadza. Kau ada apa? Beli? Ada apa? Ada lah. Kita tengok dari TV program agama itu kita tengok ustaz tidak ada mana kata pengacara dia tu untuk orang pun tidak lengkap program agama orang kata serba semua TV dolis tak boleh. Dia comel orang kata tengok dia mana media mana pengacara tu kata tidak lengkap untuk orang ustaz itu juga Yelah ni dia tak boleh nak lari. Tak boleh benarnya. Keaiban kot tu tapi tutup aurat tak sempurna. Dedah keaiban tapi nak awak dunia hari ni. Dan maksud ustaz tu sendiri, mana dari segi ustaz tu dia lagu mana? Tahu dia tak mampu nak lari. Dah tinggi protokol tinggi tu lagu tu. Ambil orang lagu tu. Jangan pun tak boleh biasa dia tu. Dia akan terdedah kepada fitnah juga sikit sebanyak.
Tentu ikut sikit sebanyak. Kakak telur tu laku hektik kau sana hati gapo tu takut tak boleh ustaz kan. Dia tak kira ustaz tak ustaz. Dia kadang-kadang ustaz tu dia tak warung. Oh, dia masuk dalam bab warung. Ada juga dia tak warung ustaz. Jadi dia mudah-mudah yang benda-benda begitu. Dia tak masuk dalam bab warung. Kadang-kadang benda warung ni cikgu lebih warung daripada ustaz. Kadang-kadang ustaz ni dia kecek mulut dia tu kadang-kadang lebih lebat kosi daripada hak benda molek. Dia cikgu lebih warung. Cikgu ngaji Quran sedap setengah tu daripada ustaz. Jadi benda warung ni lain. Ilmu tu lain, amal tu lain. Dunia hari ni payah hari ni. Warung tu payah. Ya, benda orang warung benda syubhat antara halal haram tu tak wadah. Antara halal haram. Haram ke halal? Haram ke halal? Dia tak wadah orang warung. Duduk pawah gitu. Halal ke halal? Halal. Dia tak wadah. Di nak warung tu payah hari ni. Okey, tak ada dah. Setakat itu saja yang baik daripada Allah, kemahiran daripada diri saya minta maaf banyak. Kita sambung semula insyaallah minggu-minggu hadapan panjang umur. Qul qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah ya Allah segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Sama ada mereka masih hidup ataupun mati, dan rahmatilah mereka berdua seperti mana mereka menjaga mendidik kami sejak daripada kecil lagi ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah ya Allah segala dosa adik-beradik kami ya Allah. Wali-wali kami ya Allah, sahabat-sahabat kami, muslimin-muslimat, mukminin mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang sudah mati, khususnya ada hak ke atas kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bersihkanlah ya Allah hati kami, jika lakukan perbuatan kami dari sebarang sifat mazmumah, sifat yang keji ya Allah. Ya silah ya Allah hati kami, jika lakukan perbuatan kami dengan sifat yang terpuji ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah ya Allah kami di kalangan hamba-Mu yang betul-betul ikhlas mengerjakan ketaatan dan ibadat kepadamu ya Allah. Jauhkanlah ya Allah mana-mana sifat mazmumah, riya, takabur, ujub dan sebagainya yang boleh menghalang kami untuk mendapat redha-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Tuhan kami, hindarilah ya Allah, hindarilah ya Allah terhadap hati kami mana-mana lintasan riya, takabur, ujub dan sebagainya ya Allah yang boleh menghalang untuk kami mendapat redha-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah jadikanlah ya Allah kami di kalangan hamba-Mu yang betul ikhlas mengerjakan ketaatan dan ibadat kepada-Mu ya Allah. Jadikanlah ya Allah perhimpunan kami pada malam ini perhimpunan yang dirahmati oleh Engkau ya Allah. Perpisahan kami sebahagia daripada perpisahan selamat dari sebarang musibah bala bencana seterusnya dosa ya Allah. Ya Allah sembuhkanlah ya Allah segala penyakit yang terdapat pada diri kami ya Allah. Kurniakanlah ya Allah kesihatan kepada kami ya Allah. Bukakanlah ya Allah pintu-pintu rezeki kepada kami ya Allah. Panjangkanlah ya Allah umur kami untuk kami mengerjakan ketaatan dan ibadat kepada-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.